Rasulullah Nabi Malaki la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalihi wa 'adada kamalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rahmi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sadaqallahul azim. Surah Thaha ayat 124. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, dikasihi Tuan Imam, pengurusi serta ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Tepuh, Kuala Nerus, Terengganu, Darul Iman, para ahli ulama, pimpinan masyarakat, terusnya hadirin sekalian, mudah-mudahan di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya, maka pada malam ini kita telah dipilih oleh Allah Ta'ala daripada kalangan hamba-Nya yang ramai untuk sama-sama hadir ke rumah Allah ini dengan menunaikan solat maghrib berjemaah, dan kemudiannya sebahagian ada yang balik. Bagiannya yang menjadi pilihan Allah ni boleh tunggu duduk di dalam taman surga antara yang amat dituntut. Kerana ilmu dia mendahului amal. Ad-dunya darul ilmi wal amal. Di dunia ni tempat mencari ilmu. Bila dah dapat ilmu, faham dan amal. Tapi hari ini bukan semua, sebahagian dari kalangan kita dengan majlis ilmu ni kurang gemar. Dia boleh pergi masjid, boleh pergi surau, tak kira lah sembahyang maghrib ke, sembahyang subuh ke. Bila ada kuliah, cerah. Saya tak cerita tempat tuan-tuan, sebab saya ni pun baru kali kedua sampai ni. Kali pertama tadi sembahyang zuhur. Saja main sebir tengok masjid. Lepas tu dah bila nak balik, orang teringat telefon pengurusi. Lepas tu pasal apa tak jumpa, malas nak jumpa. Pertama pasal tak pakai ketiak, tak pakai serban, pakai baju t-shirt, segan saya nak beronda. Gitu lah. Tuan-tuan dan sekalian, cerita tempat saya tu. Dekat Gombak KL, sempadan Geriun. Kalau cuti umum tuan-tuan kuliah subuh, 300-400 jemaah. Dah tahu dah, ada iklan dah. Beritahu ada kuliah. Tinggal tak sampai 100 tuan-tuan. Yang balik tu semua veteran pula tu. Yang hang duduklah, tunggulah sah. Terus mana sangat kita ni. Ni bukan nak belajar apa tuan-tuan. Oleh kerana buah sulung malam ni kita berkenalan dulu. Sebelum tu nak tanya dulu ramai-ramai dalam masjid ni siapa yang dah kenal saya. Tak ada apa-apa. Sebab saya rasa saya ni dah glamour dah. Okey, kepada yang belum kenal, nama diberi Omar bin Ja'far bin Desa bin Bakar, atau juga dikenali sebagai Ustaz Omar Ja'far, atau singkatannya UOJ. Saya dulu-dulu tuan-tuan bila buat ceramah ada orang rakam. Bila ada orang rakam, orang minta izin nak komersialkan kaset tu. Jadi bila dah banyak-banyak tajuk tuan-tuan, kita letak kod dia.
Contoh dia, apa itu takwa? Kod dia UOJ 01. Apa itu Islam? UOJ 02. Apa itu munafik? Begitulah seterusnya. Dia jadi kod yang itu. Dia tahun ujung-ujung 90-an tu. Saya dilahirkan di kampung Sungai Aceh, Nibung Tebal, Seberang Pulau Pinang. Dibesarkan di kampung Parit Ali Kalang, Bagan Serai, Perak, Darul Ridwan. Dan sekarang menetap di Batu Nang. Bukan Batu Nang sini. Batu Nang, Jalan Gombok, Kuala Lumpur. Kampung Andai so, Kampung Tengah so. Ada 2 rumah. Dan 1 rumah lagi di Sungai Aceh, di Bung Tebal, Pulau Pinang. Jadi setakat ni baru ada 3 rumah. Jangan tanya ada berapa orang rumah. Tetapi yang pasti lebih dari 1. Itulah. Sebab salah seorang mertua saya orang Kebu Besar. Saya ni sepenuh masa dalam bidang dakwah, juga sepenuh masa dalam bidang usahawan, merangkap businessman. Ni dah pandemik PKP ni kok tak tahu nak buat kerja apa-apa. Kalau siapa yang minat nak buat bisnes, mari kita nanti PM tadi lah, nanti luar nanti kita boleh sembang. Saya juga tuan-tuan pernah diundang dan menjadi tetamu untuk beberapa program radio dan TV. Antaranya tetamu Radio Pulau Pinang, Radio Ipoh, Radio Aikim, Radio Malaysia saluran 1, TV 1 di slot Selamat Pagi Malaysia, dan TV 3 di slot Laman Nurani Kuliah Subuh. Sekarang ni bergerak bebas daripada dulu lagi dah. Selepas masuk TV tu tuan-tuan, tiba-tiba panggilan telefon bertalu-talu. Jadi dia orang mendapatkan nombor telefon daripada TV 1 dan TV 3. Orang Johor panggil, orang Kedah panggil, merata lah sampai ke Sabah Sarawak pun. Tapi tu dulu. Lah ni dah oleh kerana dah banyak saya pun kurang aktif. Kena ban lagi. Jadi saya hanya bergerak mana tempat-tempat yang sudi menerima saya. Jadi tuan-tuan, hadirin sekalian, saya ni malam ni sebenarnya bukan nak mengajar sangat, cuma nak berkongsi bagaimana kata Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kata Allah, beri peringatan, sesungguhnya kerja kamu manusia hanya tukang bagi peringat. So, saya mohon tuan-tuan hadirin sekalian tolong tadah telinga molek-molek, dengar. Sekiranya tuan-tuan dengar, faham dengan apa yang saya sampaikan, menyimpang, tersasar daripada Quran, hadis, ijma' dan qiyas, sila betulkan atau sila protes. Jangan biar kat saya ni. Dia mentang-mentang dia duduk kat depan muka, dah ustaz ke betul tak? Saya pun kadang-kadang terlajak juga. Baik, tuan-tuan sekalian, itulah lebih kurang beda data saya. Tu lepas ni kalau berminat nak panggil lagi, tiba-tiba dengar-dengar kata Ustaz Umar dah mati. Jadi kalau tuan-tuan nak rindu dekat saya, nanti tuan-tuan pergilah dekat YouTube, type lah nama saya Omar bin Jaafar ataupun Ustaz Omar Jaafar, adalah keluar sikit-sikit video walaupun tak banyak. Tak boleh lawan lah Ustaz Atlin Bollywood, Ustaz Azhar Idrus dan ramai lagi. Saya adalah dalam 4-5 video ceramah tu. Tuan-tuan sekalian, dalam mukadimah tadi saya bawa satu ayat pendek yang rasa tuan-tuan pun sebahagian yang dah boleh hafal dah ayat ni. Antara yang popular yang dibaca oleh penceramah. Petikan daripada surah Taha ayat 124. Saya ulang, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang mana maksudnya lebih kurang kata Allah, barang siapa yang berpaling daripada mengingati kami akan hidupkan dia di muka bumi dalam keadaan sukar, dalam keadaan keluh kesah.
Dan kami akan kumpulkan mereka pada hari akhirat dalam keadaan buta mata. Ayat ini tuan-tuan pada saya, ini merupakan amaran dan ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Allah kata siapa-siapa yang berpaling daripada ingat kami. Siapa dia? Pengusaha. Berpaling daripada ingat kami, kata Allah, kami akan hidupkan di dunia ini dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan tak tenang, dalam keadaan tak cukup, dalam keadaan tak selesa. Itu cerita kehidupan di dunia. Di akhirat, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan himpunkan mereka dalam keadaan buta mata. Tuan-tuan, buta mata. Kecil ke besar? Masalah ke tak ada masalah? Tak ada masalah. Berapa banyak orang buta boleh hanyam bakul, betul tak? Berapa banyak orang buta boleh baca Quran tu. Quran apa? Quran Braille, boleh haba tu. Siapa pernah tengok Quran tu? Tak pernah? Saya antara kelas saya, tempat kuliah saya tu, sekolah orang buta, Brickfield, KL. Ya Allah Tuhan. Bagi kat saya, confirm saya tak boleh baca. Dia khabar biji-biji tu. Anda pernah tengok tak ni? Tapi anugerah Allah bagi kepada orang buta, walaupun mata buta, tapi mata hati celik cerah. Sebab tu saya biasa kuliah ni, saya ada bawa barang dagangan. Tak kira lah macam-macam. Dululah ni korang lah. Dulu saya bawa madu, saya jual minyak wangi, macam-macam. Bila dia berjual beli tu, bila nak tukar duit tu, saja saya nak kecoh. Faham nak bahasa kecoh kan? Tipu lah, tipu. Dia kata, ni dia hantar bagi dia RM5. Tak. Walaupun tak nampak tak, dia RM50 tu. Saja ya. Tu nak abang kan? Tapi tuan-tuan, itu cerita buta. Itu mereka yang buta. Tuan-tuan tak pernah buta ni. Cuba lepas ni kita nak habis kuliah kan? Tutup pintu bilik, tuan-tuan pura-pura buta. Tuan-tuan pura-pura buta hari ni raya. Tuan-tuan pura-pura buta sampai hari Jumaat ni. Boleh? Siapa sanggup buat, bagi nombor akaun. Saya bayar satu hari RM10. Tutup mata ya, bukan buat apa pun. Saya bayar sehari RM10, okey lah tu. Kalau 10 orang, dah 100 betul tak? Siapa sanggup? Halo? Sanggup tak? Tuan-tuan, sekarang kita celik. Tumbuk sambal, kecil. Berapa kepala paip lah, betul tak? Seksa, sengsara. Hak mereka yang dah buta tu cerita kita ni. Sebab tu saya nak, supaya kita nak merasai ini, cuba kita pura-pura buta. Baru kita tahu betapa perit sengsaranya. Nak cari slipper, tak mana, tak wow, tak ada, habis out. Tak dia buat kan? Sebab tu saya cabar juga, siapa sanggup, bagi nama account. Saya transfer. Okey. Ini betul ni, bukan cobaan, ini betul-betul. Siapa sanggup? Tuan-tuan, apa pun saya nak sebut, hari ini kalau kita di dunia Allah butakan kita, masih ada ruang untuk kita minta tolong. Nak pergi mana? Kalau kita ada ahli keluarga, lah ni macam-macam tuan-tuan, tongkat lah ni ada orang cipta dia letak macam sensor, tuan-tuan ni tolong. Tapi gitulah nak buat mai. Besok di hari akhirat, tiba-tiba buta mata nak minta tolong apa? Tak ada dah. Sebab tu kena berjaga. Tuan-tuan, siapakah golongan ini? Yang dikatakan golongan yang berpaling daripada ingat kami, tuan-tuan, antara yang dibahaskan oleh ulama tafsir, dia ada dua. Pertama, bila ada majlis ilmu, kamu buat indah tak indah, kisah tak kisah dengan majlis ilmu. Tuan-tuan, kena ingat, ilmu paling atas. Sebab tu kalau kita tengok wahyu yang mula-mula Allah turunkan kepada Nabi SAW, surah apa? Halo? Surah Allah ayat 1 sampai 5, betul tak?
Ya, saya memang suka tanya tuan-tuan. Saya memang suka tanya. Kebetulan program kita bukan program tanya ustaz. Tapi ustaz tanyalah kami. Tuan-tuan, semua tahu. Kan? Ni Allah kata bacalah dengan nama Tuhanmu, tulislah. Maknanya penekanan kepada ilmu. Tapi malangnya kita hari ni bukan semua, tapi alhamdulillah penghuni masjid ni kira tahniah lah, kuliah ramai macam ni. Sebab saya mari tadi pun daripada penginapan saya di Tok Cembang, dia hantar wis lalu ke lorong mana pun. Mana nak cakap tak habis lah. Dalam lengak dia ke kampung masjid mana ni. Tiba-tiba keluar dari jalan besar. Begitulah. Tuan-tuan, saya kata lagi kalau ada 10 orang kira okey tu. Tuan-tuan, tapi hari ni rata-ratanya saya dah lebih 20 tahun dah tuan-tuan berkelana utara, selatan, timur, barat. Ni start awal bulan depan saya nak berkampung pula lebih kurang seminggu 10 hari di sekitar Manjung. Di sana pun sama juga. Mana-manalah saya pergi, Kota Baru ke Temerloh ke, dia tak boleh pergi sehari dua. Saya pun tak nak pergi hari ni balik, letih. Tolong atok. Kalau boleh atok, tolong atok. Alhamdulillah, banyak tempat yang boleh menerima cara itu. Tuan-tuan sekalian, hari ni kita tengok mana-mana hari ni orang kurang gemar, kurang minat dengan majlis ilmu. Beramal, ambil contoh. Ni, masjid ni. Ramadan baru ni. Kalau malam pertama, dia nak jemaah ni ramai mana? Dua angguk-angguk apa? Saya tanya ramai mana? Separuh ke, penuh ke sampai keluar? Penuh. Okey. Soalan yang kedua, dia penuh tu konsisten ke 2-3 hari ya? Sama. Hak di KL pun sama. Nampak gaya? Kita serupa. Apa dah? Kita serupa. Pengalaman saya. Mana-mana. Kalau saya di Lembah Kelang tuan-tuan, kalau hari pertama Ramadan, contohnya hari ini tengok 6 bulan, maka diumumkan besok puasa. Ni jemput saya kuliah maghrib. Buat tajuk di ambang Ramadan. Kita pun tung. Adalah lebih kurang ni ke? Kan nak masuk Isyak. Ni tak lagi nak sembahyang tarawih ni. Dia datang berbondong-bondong. Lepas itu ada tazkirah Ramadan. Aku taruh. Sungguh tuan-tuan, sebab kita ini, inilah bila mana kita hidup dengan kejahilan. Ilmu ni tuan-tuan, pertama untuk membetulkan segala kerja buat kita untuk mengesahkan ibadat kita. Dengan ilmu untuk kita membezakan mana fardu, mana sunat, mana utama, mana keutamaan. Semayang tarawih. Kau tak datang semayang di rumah dengan anak bini, boleh tak? Halo. Boleh tak? Boleh. Kuliah pun boleh lah, tapi hang boleh panggil kau ustaz pergi rumah. Itu persoalan. Mailah masjid. Ini kuliah maghrib tak mari kan semayang kan nak isyak mari taruh penuh. Tu pun macam nak kata 2-3 hari lah. Kalau di KL tu bangun ni, ya Allah ya Tuhanku, kiri kanan habis ruang. Sold out. Mungkin balik dendam kot 2 tahun tak boleh kan. Mungkin Allah Alam lah. Tapi tak sebenarnya tak. Sebab saya pengalaman daripada dulu lagi, ujung-ujung 90-an. Saya mula aktif dalam bidang dakwah ni ujung 96. 97, 98 tu bila dah masuk TV, ketika itu dia rancak. Bila rancak jemputan tuan-tuan, sold out. Ini yang dia kata manusia yang berpaling daripada ingat Allah. Yang pertama, bila ada majlis ilmu, dia buat tak kisah. Dalam istilah yang lain, bila ada majlis ilmu, dia tidak hadir tanpa uzur syar'i. Sebab sedia maklum tuan-tuan, menuntut ilmu ni hukum dia wajib. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya menuntut ilmu itu fardu, wajib
ke atas tiap batang tubuh lelaki dan perempuan. Kalau kita tak tahu ada kuliah, tiba-tiba ada kuliah, kita patutnya kena bergegas datang. Lebih malam kita dah datang sembahyang berjemaah. Ada setengah masjid tu dia umum. Dia bagi tahu, kata ada kuliah, dah tarik meja ni, faham dah tu? Dia lari keluar. Ni tadi ada yang keluar ni, saya tengok ni. Bukan kata sini mana-mana pun je. Tak lagi AJK, saya harap dekat nama Syed tolong kunci pintu. Boleh? Tuan Mengurus. Mai buat. Yang majlis ilmu tak tunggu. Majlis ilmu wajib. Mai berdoa apa hukum? Halo. Fardu kifayah betul tak? Betul kan? Menuntut ilmu fardu ain. Mana lebih besar? Ini tuan-tuan yang kita kena ilmu, faham. Tuan-tuan setuju tak setuju itu hakikat. Dan tak mau tanggung dosa. Hidup dalam kejahilan. Tuan-tuan, ambil contoh hari ini. Benda ni semua sama ya. Dan saya yakin benda ni semua tahu. Saya ambil contoh-contoh. Isu aurat. Semua tahu, saya kata. Betul tak? Yang lelaki punya aurat macam mana sukatan dia. Yang perempuan macam mana sukatannya. Betul tak? Saya berceramah dekat sekolah sukan Temerloh. Yang sana bersukan dah bagus. Redha Rasulullah pun bersukan. Tapi kena letak agama di atas. Nak main bola, tak boleh pakai kedulakannya. Pakai tracksuit, nak main takraw. Oh, nak payah lipat, takraw. Taekwondo lipat tak? Halo. Ada orang taekwondo mana? Ada? Oh, tak ada, kita boleh sparring ni. Saya ni taekwondo dan jurulatih taekwondo. Pernah ni nombak, jangan tanyalah bel kalau apa. Tapi aku nak test boleh lah. Tapi seorang-seorang lah, dia tak ramai terbu gini dari macam apa nama pendekar mustar, tak boleh buka langkah tu kan. Taekwondo tu dia punya libas kaki, tuan-tuan tahu kan? Sulap panjang. Tuan-tuan pernah tengok orang main taekwondo, Haji pernah tengok taekwondo pakai sulap pendek? Betul tak? Tu kenapa takraw tak nak pakai sulap panjang? Bola kenapa tak nak sulap panjang? Memana? Sulap panjang kan sulap pendek? Memana sulap panjang? Ya, jawablah, yang tu pun takut nak jawab. Memana pakai sulap panjang lagu ni? Dan ni kalau tuan-tuan banyak, latih tuan-tuan, bagi perangsang semangat tuan-tuan, anak cucu tuan-tuan supaya terlibat dengan sukan, ambil sukan tunang. Memana? Boleh wakil sekolah, boleh wakil negara, ambil sukan. Ambil benda yang tidak bercanggah. Sebab tuan-tuan yang sekalian, besok dia heran. Allah tak tanya pasal apa hang tak wakil Terengganu, kenapa hang tak wakil Malaysia, hang ada bakat. Allah tak tanya tu, tapi pasal apa hang pakai seluar pendek main bola. Tuan-tuan. Tuan-tuan, hadirin sekalian, saya nak ingatkan semua, saya kata tuan-tuan mungkin pun tahu. Aurat ni bukan isu kecil tau. Aurat ni isu besar. Sudah, minayo Allah. Sampai pukul berapa tuan mengurusi? Sampai pukul berapa? Tak payah tanya pukul berapa. Isyak, kita ambil extra 5 minit ya. Bola pun dia tak lama kan? Bola pun dia cukup time, dia extra 5 minit. Macam itulah 5-6 minit. Saya pun takat tu ya. Kita minum silakan. Tuan-tuan dan sekalian. Sebab tu saya sebut malam ni saya bukan nak mengajar sangat, saya nak kongsi. Saya nak kongsi ni, ilmu ni tuan-tuan, dia punya konsep dia, bila kita dengar, dia punya kaedah dia, bila kita dengar, kita kena faham dan ambil faham dan amal. Amal itu jangan berhenti sampai mati. Itu di antara kaedah bahasa kita. Kalau dalam bahasa kitab, nanti kita terjemah lain kali. Tapi itulah bahasa mudahnya. Aurat ni tuan-tuan, isu besar. Antaranya, sabda Nabi SAW, sinfani min ahli nar. Akan ada 2 golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Tuan-tuan, Nabi sebut, bukan Umar Ja'far sebut. Saya pun tengok jadual kebetulan. Tu dia kitab lah. Tu kitab tu. Dah lepas dah bab ni belum? Dah lepas nak lagi bab ni?
Bab yang dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka tu kita akhir zaman ni. Halo? Tak lepas lagi? Cantik. Nanti esok suruh ustaz tu kupas panjang sikit. Tu kitab kebetulan. Saya pun tadi soal tu. Ada kitab ni. Bagus. Tu. Hadis yang ke-15. Nabi kata apa? Akan ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Tuan-tuan, neraka ni nak buat bayang, nak buat contoh apa di dunia ni? Ada contoh tak? Halo? Saya nak tanya dalam ni, siapa pernah masuk lokap? Siapa pernah masuk penjara? Ui, bagus belah. Oh, lah orang kalau nerus ni. Saya pernah masuk penjara, tuan-tuan. Saya pernah masuk penjara. Nak tahu tak kes apa? Wah. Saya pernah masuk penjara, saya pernah masuk lokap. Saya minta izin, saya nak tengok, saya nak ambil suasana. Pergi ceramah dekat penjara, sama juga macam saya pergi ceramah dekat Kelang Proton. Bagusnya, lepas tu saya dilayan macam VIP. Dia kata, ustaz nak tengok ke macam mana cara pemasangan Proton ni dekat Shah dekat Ekor. Saya dilayan macam VIP tu dengan anak saya, dengan isteri saya diiring. Staf dia bermula daripada besi sekeping sampai siap pasang tayar, tak kunci. Cuma dia tak bagi kat saya sendiri lah. Saya pun bercakap juga dekat Proton tu. Saya duk pergi ceramah mana. Pergi ceramah dekat Selangor Filter kan, yang dia buat apa? Dapat hadiah. Pergi ceramah tu dapat hadiah produk yang dia buat tu. Saya kata aku banyak-banyak produk yang tak dapat. Aku main kat ceramah Proton ni. Proton ni saya punya jemputan saya kata lebih daripada 10 kali. Hak proton biasa, hak proton blok. Proton blok lagi dahsyat, tuan-tuan. Tahu proton blok? Proton blok ni, tuan-tuan, dia dekat Galimeri Shah Alam. Dia hanya buat blok enjin. Di mana blok enjin tau? Yang takang piston tu. Tu, blok enjin. Apa yang saya nak sebut ialah, lepas tu juga saya ditawarkan untuk melihat. Tapi saya kena pakai baju macam baju orang bulan, duduk belakang cermin yang tahan panas tu. Sebab dia punya masak dia pakai, suhu dia, aku tak silap saya, lebih daripada 1000 Celsius tau. Yang jenis besi yang dimampak tu, dia tahu dalam kawah. Dia kata, Ustaz cuba baca Fatihah sekali. Tak sempat nak habis baca Fatihah, dah macam dodol lah tuan-tuan. Air punya panasnya. Lalu dituang. Saya bila tengok yang tu, saya bayangkan itu neraka. Saya bayang. Saya kata, ya Allah, kalau yang ni neraka, mampus dah. Tuan-tuan, neraka ni antara yang Allah sebut dalam Quran, syadidul iqab, seksa yang tak tertanggung oleh kamu. Tuan-tuan, tu isu aurat hak dalam kitab yang saya tunjuk 40 hari peristiwa akhir zaman, hadis yang ke-15. Nabi kata akan ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Siapakah dua golongan ini? Yang kedua, Nabi kata wan nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat. Iaitulah perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang, sewaktu berjalan melenggang-lenggok di atas kepala ada tanggul macam guh unta yang cengeng. Dalam istilah yang lain, auratlah senang nak sebut. Walaupun hadis ini ditujukan kepada orang perempuan, sebab yang bertanya orang perempuan, sebab tu Nabi tuju kepada orang perempuan. Tapi sebenarnya sama, lelaki perempuan, kalau kamu dedah aurat, kamu melintas jalan, ni selalu saya suka buat contoh macam ni. Nak pergi kedai kan, nak pergi mana kan, kamu dedah aurat, lintas jalan, kena langgar kereta, mati. Alhamdulillah. Mati dia dalam dua keadaan. Pertama, dia mati ketika sedang bermaksiat dengan Allah. Yang kedua, dia mati dalam keadaan menentang hukum Allah tanpa sedar. Allah suruh tutup, dia tak tutup. Dia lawan dah. Dia lawan Allah tanpa sedar. Maka tempatnya ke mana? Na'udzubillah neraka.
Tu jangan main. Sebab tu saya nak ingatkan semua atas dasar wa tawasau bil sabri wa tawasau bil marhamah. Berpesan atas dasar kesabaran, berpesan atas dasar kasih sayang. Ni, tuan-tuan ni bertanggungjawab penuh. Saya ceramah di mana-mana, saya khutbah pun di mana-mana, saya kata tuan-tuan lah yang ada kuasa yang Allah sebut ar-rijalun qawwamun 'alan nisa. Kita sebagai lelaki qawwam, sebagai pengawal, pentadbir, pengurus kepada wanita. Kita siapa dia? Kita sebagai suami, kita sebagai bapa kena jaga. Kena betulkan anak isteri. Kita tak mampu kalau isteri jiran, anak jiran, dedah orang, kita nak betulkan, boleh tak? Kalau boleh, bagus ya. Dia kalau boleh, bagus ya. Lah ni hak kita dulu. Halo. Hak kita dulu. Tuan-tuan, saya, ialah sebab saya di sini baru. Saya ada satu tempat. Nak jadi terdekat. Adi pula tu, AJK pula tu. Kebetulan pula tuan-tuan, ni cerita lama juga, dia pernah meninggal lah. Kalau sebut pun nama, tak apa tuan-tuan tak kenal. Habis kuliah subuh. Saya memang saya sebut tadi ada barang dagangan. Bila dibeli-beli. Dia kata Ustaz pergi rumah. Pergi rumah dah. Bila pergi rumah. Tu tengah borak-borak, tiba-tiba keluar satu anak darah lah. Main tak ayam. Selamba rock. Main tak ayam. Tak pakai apa. Bila tanya siapa dia? Anak-anak. Hari ini juga tuan-tuan, mungkin ada yang sebahagian daripada kita menganggap aurat ni bila keluar rumah. Dalam rumah tak ada aurat. Memanglah tak ada aurat kalau hang dengan abang, adik, ayah, tapi kalau ada tamu ada yang faham Halo. Tapi hari ini tuan-tuan tahu dah ada sebahagian yang daripada masyarakat kita yang tak faham dan tak ambil faham, tak tahu dan memang tak mau ambil tahu dalam kes ini. Ini bukan kes kecil. Sebab itulah saya sebut di mana-mana ilmu, jangan jemu, jangan boring. Satu. Yang kedua, bila ada majlis ilmu, tuan-tuan, tolong jadi mak rempet. Tuan-tuan, jangan jadi hero Tamil. Faham maksud saya? Tuan pengurusi faham ke tak faham? Apa yang faham? Maksud saya minta maaf lah, saya memang style saya macam ni. Kalau setuju boleh jemput lagi, tak setuju inilah yang pertama dan terakhir. Saya pun tak kecil hati. Maksud saya ialah bila ada majlis ilmu kuliah, kita kena jadi mak rempet. Kita kena jadi mak rempet, kita kena ajak. Kita ajak paling kurang anak bini kita. Macam tu tengok mak rempet lah. Siapa pernah tengok dia merempet motor seorang-seorang? Dia tak dia pergi sampai sana, dia patah balik. Dia angkat seorang-seorang. Ada? Halo? Tak ada. Dia bawa geng. Maksud saya, tuan-tuan nak datang majlis ilmu kuliah, bawa geng. Paling kurang bawa anak bini. Tapi kita hanya anak bini ada di rumah, kita tinggal. Datang kuliah, kita seorang. Hero Tamil. Itu hero Tamil. Datang seorang kita. Hero Tamil kan? Bila nak bergaduh tu. Bila geng-geng nak pergi, hero kata tak payah. Tepuk dada dia pergi seorang ni. Tu tuan-tuan, malam ni tolong. Ni harap-harap malam ni hero Tamil yang terakhir lah. Tuan tengok belakang tu, ada berapa ramai? Tolong kira rasa ada berapa orang tu muslimat tu. Dia sepatutnya kalau dekat sini ada 50, dekat sana pun ada 50. Tak apalah. Tak apalah, pahala hak mati bini. Tapi kalau hak dekat sini 50, dekat sana 2 orang. Ni takkan semua ni bujang belakang. Saya dekat Seri Manjung, saya pergi rumah. Tengok buka, seorang pun tak tahu. Saya bohong. Tak boh nak bagi faham tuan-tuan. Bukan boh nak marah. Boh sayang. Sebab menuntut ilmu wajib. Kalau tuan-tuan datang, tuan-tuan jadi hero Tamil, tuan-tuan tak bawa ahli keluarga, pun boleh.
Tapi tuan-tuan kena rakam semua ni apa yang disampaikan. Sebab menuntut ilmu hukum dia wajib. Tu tuan-tuan kena ingat. Tuan-tuan bila balik, sampaikan kepada isteri, boleh? Kalau boleh start malam ni. Tuan-tuan yang tak bawa anak bini, balik malam ni start. Balik-balik, kadang-kadang ada tengah orang tu dia sebelum nak tidur, dia minum apa ke, minum fiber ke, minum susu ke, apa ke, air apa ke. Balik-balik ni abang malam ni nak minum air pun tak? Dia kata malam ni tak payah minum apa. Aku dah duk kata rakam apa kali, tahu dah hukum dia apa menuntut ilmu ni wajib. Aku dah kena dah malam ni. Lah ni hang jangan cakap banyak, hang panggil dengan anak semua main duduk kat sini, aku nak bagi tazkirah sikit apa yang aku faham malam ni. Boleh buat? Kita pun start. Anak bini pun duduk ke depan, kita pun start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lepas tu bini, lepas tu anak ada main gurau-gurau apa sikit, bini kata dia tu tadi muka ustaz mana nak ajak kita tu dia. Tengah-tengahnya tu langsung tutup tak dia dah. Betul tak ni? Aku tak cebat lah ni. Tak gelap-gelap juga, tuan-tuan. Serius. Kalau tuan-tuan tak bawa anak isteri, tuan-tuan lah wajib menyampaikan. Kalau tuan-tuan tak mampu, tak wajib nak, tak mampu nak sampaikan, dah ada dah majlis ni free kan? Kau kena bayar ni. Nak hantar masjid ni. Mana nak tahu tempat ni semua free. Tempat ni mana tahu masjid ni ada extra kan? Bawa kan? Kita boleh bawa pergi pasal malam, bawa pergi kedai RM2. Sekarang ni open house tak habis lagi. Kemarin ada tempat sahabat saya bawa open house, boleh datang bawa dengan family. Hak datang bongkok, hak datang heret kaki semua boleh pergi. Main masjid macam ni tak boleh. Dia boleh kayu basket, dia boleh exercise, dia boleh panjat bukit, dia boleh kayu gunung, tapi nak main masjid tak boleh. Apa cerita ni? Sama ya tuan-tuan. Masjid ni ke, masjid sana ke, tak apa-apa, di Kuala Lumpur ke, sama. Dia punya rentak dia sama. Bila nak berubah kita ni? Tuan-tuan, ingatlah, kita hidup akan mati. Baik. Itu satu poin. Penekanan ilmu ni cukup penting. Sebab tu saya menyarankan. Sebab saya duk tengok tuan-tuan, duk perhati. Sebab tu saya kalau pergi mana-mana masjid, hak luar, saya suka semayang di belakang. Sebab apa belakang saya nak tengok tabiat, nak tengok cara orang semayang. Tuan-tuan, nak kata semua tu tak, nak kata separuh tu tak, tapi confirm akan ada manusia yang tak sempurna. Yang istilah saya, dengan ilmu yang saya ada, dia semayang tak sah. Tuan-tuan, seseorang buat sesuatu perkara, kita boleh menghukum hang buat ni tak sah. Sah. Batal kita boleh menghukum. Tapi hang ni puasa ni Allah tak terima. Terima, tidak, itu hak Allah. Kita tak boleh menghukum, kita tak tahu. Tapi yang hang buat ni tak sah. Yang tu kita boleh menghukum. Jangan nak kata hang siapa. Bagi contoh. Contoh ni. Dia rokok. Tuan-tuan, sini ada tak ustaz yang detailkan tentang rukun semayang? Ada kot? Ada, mesti ada punya. Tak payah ambil kitab tinggi baru mati pun cukup. Cuba tuan-tuan tengok. Di antara syarat sah rokok. Syarat sah rokok, bila kita rokok, kalau kita tengok daripada tepi ni, kepala dengan pinggang, dia paling kurang kena sama. Ke bawah tak apa. Tapi kalau dia terkoek, faham tak? Dia terjongkit, dia panggil apa ni? Orang Terengganu panggil apa? Kalau orang utara kata dia tercoek. Macam tu. Ni pinggang, ni kepala. Macam tu. Apa dah? Congek tu. Congek tu. Congek, kepala lebih tinggi daripada pinggang, maka rokoknya, macam dia rokok tu, lepas dia i'tidal dia i'tidal saja, dia dah pindah rukun, maka rokoknya tidak sah. Tu kalau dia semayang semua, semayang apa? Kosong. Jangan main-main tuan-tuan. Benda besar. Benda ni kalau kita tak ada ilmu, kita tak rasa tak apa. Sebab hari ni saya minta maaf, saya mana-mana saya tanya. Mana-mana saya nak tanya abang. Abang belajar semayang waktu bila?
Yalah masa kecil-kecil ni abang ni belajar semayang waktu bila? Masa kita kecil-kecil ni tu lebih kurang besar tu. Kecil lagi tu. Tu umur berapa saya? Tu yang tangan kat ni. Umur berapa saya? Umur 12. Mungkin kecil lagi pada tu, betul tak?